apa benda yang sunnah dan apa benda yang tidak sunnah. Kadang-kadang kita pun tak tahu, kita just ikut je. Salah satu contoh yang saya, ini pemerhatian saya lah, mungkin saya betul, mungkin saya salah. Dulu saya ingat zaman saya kecil-kecil dulu, kita pergi sembahyang Jumaat. Waktu khatib tak ada tangan tu, orang tak angkat tangan. Lama lately ni kita tengok semua pakai angkat tangan belakang. Waktu imam Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat, aku pakai angkat tangan. Dulu kita tak tengok orang angkat tangan. Saya tak tahulah, mungkin pemerhatian saya salah ataupun gitulah sebenarnya kita tengok dulu-dulu. Betul tak? Perasan? Sehingga kita tertanya-tanya, sama ada orang dulu tak tahu, maknanya mereka salah, dan orang hari ni dia tahu dan dia benar. Ataupun orang dulu dia tak buat tu sebab dia tahu dia betul, dan orang hari ni angkat tangan sebab dia tak tahu, lalu dia pun ikut je. Orang tengok kiri kanan, orang angkat tangan juga. Dan rupanya yang tak angkat tu betul, yang angkat tu salah. Atau sebaliknya, yang angkat tu betul, yang tak angkat tu salah. Mana satu? Cuba kita fikir. Banyak benda tu, sebagai satu contoh je. Kalau saya tanya tuan-tuan, tahu tak mana satu betul? Angkat ke tak angkat? Sebab kita tengok orang angkat pun, sebab kita angkat pun sebab tengok orang angkat, orang pakai angkat belakang. Jadi kita pun tak angkat, tengok orang lain tak angkat, kita pun angkat juga. Zaman dulu, majoriti kita tengok tak angkat. Mana satu betul? Tak angkat ke angkat? Tak angkat. Angkat, tak angkat. Tak tahu. Pertama, saya bagi satu alasan yang mudah dihadam. Dia benar dan mudah dihadam, tak berat. Poin nombor satu sekali, kita angkat tangan sebab khatib berdoa. Khatib yang berdoa tu, kita tengok dia angkat ke tak angkat? Kalau khatib tak angkat, kenapa kita angkat? Sedang dia yang induk dia. Dia yang induk. Kita ni jom amin jom. Dia yang induk. Dia tak angkat, kita angkat. Satu. Takut khatib tu dia saja dia tak angkat sebab dia pegang tongkat Sebab tu dia tak angkat sebab dia pegang tongkat. Satu lagi pegang teks khutbah. Jadi sebab tu dia tak boleh angkat. Kalau dia tak pegang, dia angkat lah. Kita kata. Tapi kalau kita rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rujuk dalam Sahih Muslim, ada satu hadis seorang sahabat Nabi, saya lupa nama dia. Tapi waktu dia salat dengan seorang tabi'i, nama dia Bishr bin Marwan. Bishr bin Marwan waktu khutbah, doa khutbah tu datang mimbar, dia angkat tangan. Sahabat hak duduk bawah ni terus dia kata, qabbahallahu tilkal yadaini, semoga Allah memburukkan dua tangan kamu atau dua tangan itu. Demi Allah, aku pernah tengok Nabi SAW berkhutbah dan tidaklah Nabi mengangkat tangannya melainkan dengan jari telunjuk dia. Maknanya Nabi tak angkat tangan berdoa macam ni dalam khutbah. Nabi tak angkat tangan, melainkan kalau Nabi nak angkat juga, Nabi angkat satu jari tunjukan. Bererti sifat doa dalam khutbah, tak angkat tangan. Kalau kita rujuk kembalilah, itu baru satu. Banyak lagi amalan-amalan kita. Saya tak kata siapa angkat tangan batal khutbah dia, tak ada, bukan. Tak ada lah, tak ada kata. Tapi kita nak tahu apa perbuatan Nabi SAW, dan macam mana kita nak ikut Nabi SAW atas nama cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semua orang kata dia sayang kepada Nabi. Kita tak ada pertikaian. Memang menjadi kewajipan orang Islam
untuk dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang kata dia sayang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita masuk ke dalam pendetailan detailnya, apa benar sifat kita, apa benar kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar? Sayang kepada Nabi, kita salat. Nabi kata macam mana tentang salat? Jelas Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli. Famous kan hadis ni kan? Kau tak pernah dengar? Nabi kata, salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Maknanya Nabi suruh kita salat gaya salat Nabi. Sama seperti Nabi salat. Sama dari sudut mana? Pertama sudut waktu. Kena ikutlah waktu salat. Nabi salat 5 waktu, kita salat 5 waktu. Subuh dalam waktu dia, zuhur dalam waktu dia, asar dalam waktu dia, maghrib dalam waktu dia, isyak dalam waktu dia. Okey? Yang kedua tentang bilangan rakaatnya. Subuh 2 rakaat, ikutlah subuh 2 rakaat. Dalam Quran tak ada sebut tu. Tapi dalam hadis ada sebut kan. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Dalam Quran tak ada sebut. Tapi perbuatan Nabi menjelaskan apa itu tuntutan salat dengan detail. Jadi kita kena ikut tentang bilangan rakaatnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi kita nak ikut? Bacaannya. Baca Fatihah, baca surah pada rakaat pertama dan kedua. Kemudian pada rakaat yang ketiga, keempat berpada dengan Fatihah. Kemudian sifat bacaan Nabi ni baca dia tempat panjang dia panjangkan, tempat wakaf dia berhenti. Jadi kalau orang kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dari sudut bacaan tu kurang tepatlah. Sebabnya walaupun kita solat sendiri, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Biar ada cara bacaan menepati sifat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Lagi apa dia? Kaifiat dalam solat tu sendiri. Bagaimana kaifiat solat? Menepati. Dulu alhamdulillah, sekarang ni alhamdulillah banyak sebenarnya kita dah belajar. Kalau balik zaman dulu punya dulu lah. Dulu saya tak tahulah tu berapa tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun dulu. Kita pernah tak salat gerhana matahari dan bulan? Tak pernah. Tapi lately ni alhamdulillah, setelah adanya majlis-majlis ilmu diajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang mula mengamalkan salat kalau ada gerhana, kita salat sunat. Macam mana salat sunat gerhana? Kita tengok berpelik, satu rakaat 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Orang tengok berpelik, macam mana pelik? Siapa pernah solat gerhana sini? Siapa yang tak pernah solat gerhana? Solat gerhana ni Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah. Habis baca surah panjang pula tu, panjang surah. Lepas tu rukuk. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lepas tu baca Fatihah balik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya tidak tak baca dah, terus sujud dak ni. Lepas i'tidal tu baca Fatihah balik, baca surah sekali lagi. Lepas tu habis surah tu Allahu Akbar, rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu baru sujud. 2 sujud, habis tu naik balik, baru 1 rakaat. Rakaat yang kedua pun sama juga. Al-Fatihah, surah, Allahu Akbar, rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Baca Fatihah balik, baca surah balik, Allahu Akbar, rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sujud 2 kali sujud, tasyahud, kemudian salam. 2 rakaat, 4 kali baca Fatihah, 4 kali sujud, 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Kita tengok pelik dia semaya. Tak pelik. Yang pelik tu sebab kita yang tak tahu itu adalah sunnah Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Kaifiat kena ikut Nabi. Kata payah, tak boleh tak kita solat gerhana ya semaya sunat biasa je lah. Ada setengah tak apa, kita semaya hajat lah solat gerhana pasal tak reti. Kita pun tengah gerhana semaya 2 rakaat macam biasa. Tak boleh lah pasal kita menyelisihi sunnah Nabi. Nampak tak? Tiba-tiba dia pergi, Ustaz, saya sedih sangat ni, saya nak semaya jenazah ni, pak cik saya mati, dia baik sangat dengan saya. Saya kalau semaya jenazah, saya tahu orang lain, tapi pak cik saya ni sebab saya sayang sangat, saya nak rokok dalam tahap solat jenazah dia. Boleh ke tak boleh? Mana boleh? Kaifiat kena solat ikut cara Nabi. Semaya raya kan tak pernah berlaku dalam solat-solat lain. Allahu Akbar, rakaat pertama 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang tak biasa solat lah, siapa pun ikat kita kena ulang semua. Setiap kali solat raya, kita nak bagi taklimat ni macam mana kita nak solat. Pasal apa? Pelik pada biasa. Tapi tidak menjadi satu pelik sekiranya kita tahu itu adalah sunnah. Yang menjadi masalah bila kita tak tahu itu sunnah Nabi. Kemudian orang buat, kita pula kata pelik semayang. Nah, pernah berlaku saya jadi imam, orang Arab ni, orang Arab. Apa tu saya tak sebutlah negara mana. Kalau bahasa Arab, mana dia cakap bahasa Arab. Kebetulan solat masa tu solat tarawih. Ada tempat sujud. Kita pun belum kita semayang tu, kita kata nanti rakaat yang kedua kita ada sujud sajadah. Kita pun semayang, sudah semayang. Sampai rakaat kedua tu kita sujud sajadah, lepas tu kita naik balik macam kita solat subuh sajadah lah. Kan? Lepas sudah semayang dia kata, apa tak ada tu imam semayang 3 rakaat? Dia kata. Maknanya bila orang tak tahu benda tu sunnah, dia akan jadi benda pelik. Isunya apa? Isu kita tak tahu. Banyaknya sebenarnya dalam amalan kita nak ikut Nabi SAW, kita tak tahu. Okey? Tapi kena hati-hati juga di zaman sekarang ni, jangan sampai kita kita nak tahu sunnah Nabi, tiba-tiba pergi cari seperti Hatibul Lail, orang yang kutip kayu api di tengah malam. Kutip je apa saja. Ada betul-betul kayu, ada tulang, ada juga najis-najis kering. Sebab apa? Kita kutip dalam kegelapan. Bahasa Arab panggil Hatibul Lail, orang yang kutip kayu api di waktu malam. Bererti dia ambil belaka secara sembrono. Sedang dalam belajar tak boleh gitu. Kita kadang-kadang kena guna teknik ahlul hadis. Macam mana mereka menapis ilmu. Zaman sekarang ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, zaman yang sangat mencabar. Salah satu cabaran dia ialah media yang terbuka. Cabaran kita ni media kita yang terbuka. Dan dalam media ni dia tidak boleh bantu kita menapis maklumat. Okey. Kalau tuan-tuan ada Netflix dekat rumah, kalau ada Netflix lah, ada satu dokumentari dalam Netflix, tajuk dia The Social Dilemma. The Social Dilemma. Dalam dokumentari tu, dia sebut tentang macam mana artificial intelligence berfungsi. AI bahasa kita lah ni. Yang mana bila kita duk tengok telefon ni, AI ni adalah super komputer yang ada di sebalik skrin, yang kerja dia ialah mempengaruhi kita untuk tengok skrin selama mungkin. Dia ada algoritma dia yang dia setting. Tujuan dia adalah untuk pengaruhi kita tengok skrin selama mungkin. Itu dia punya bisnes. Dan dia tak kisah kita tengok konten tu betul ke salah, yang penting kita tengok lama. Supaya apa? Dia boleh pergi kepada syarikat-syarikat besar. Facebook sebagai contoh, dia ada majoriti orang tengok Facebook satu hari 6 jam. Dia boleh kata, saya ada 2 bilion pengguna Facebook
yang setiap hari mereka tengok telefon paling minima 4 jam. So itu dia punya data yang dia ada. Dan dia makin lama kita guna telefon, makin banyak kita bagi maklumat kepada superkomputer ni untuk dia kaji kita ni siapa. So bila orang bagi iklan tentang mesin potong rumput, dia tahu siapa di kalangan kita ni tengah cari mesin potong rumput. Dia bagi pam. Okey. Tetapi dalam dokumentari tu dia kata apa? Artificial intelligence dia tidak boleh menapis mana yang betul, mana yang salah. Dia tak erti. Dia hanya boleh tengok behavior orang. Orang ni minat apa, orang tu minat apa. Dan daripada 10 berita, daripada kebarangkalian berita tidak benar tersebar 8 kali lebih luas daripada berita yang benar. Kerana sifat manusia dia suka sebar benda yang exaggerate. Fakta ni baca sikit tak suka, orang tak suka. Tapi kalau benda hak dibuat-buat ni dia cepat. Kemudian ini satu benda juga. Dia tak boleh tahu fakta benar atau salah, tapi dia boleh bagi orang minat kepada sesuatu. Dan akhirnya orang tak boleh tentukan kebenaran berdasarkan fakta. Sebagai contoh, kita pergi kedai makan. Hari ni kita nak tahu kedai makan tu sedap atau tak sedap. Apa kita tengok melalui telefon kita? Kita tengok review. Kita bukan rasa, kita tengok review kedai paling baik. Kita pergi. Padahal ada lagi kedai makanan yang sedap, tapi dia tak ada review, orang tak pergi. Dan boleh jadi kita pergi kat kedai tu, kita makan, alamak rasa dia tak sedap sangat pun, tapi kenapa review orang banyak? Okey. Itu baru sudut rasa. Bayangkan dalam dunia ilmu, okey, dunia ilmu orang guna pendekatan yang sama untuk menapis ilmu. Seorang tokoh agama mengajar, orang tak tengok konten dia. Baik dia cerita hadis palsu, cerita palsu, cerita tak sumber mana-mana, orang gelak ketawa ke, orang sedih ke, orang menangis, ikut sunnah yang betul ke tak sunnah yang betul, dia tak kisah. Dia akan bagi kat kita follower mana yang paling ramai. Kita pun tengok ustaz ni follower dia ramai, kita pun nak ikut. Ustaz ni pula selebriti, influencer, kita pun nak ikut. Padahal konten dia boleh jadi hadis palsu, boleh jadi cerita palsu, boleh jadi apa. Itulah yang bahaya di zaman media. Dan kita sangka benda tu betul. Macam kita sangka restoran tu sebenarnya sedap, padahal kita hanya berdasarkan review. Kita pun baca komen, orang ada kutuk situ, orang kutuk sini, orang itu. Kita pun tak tahu mana betul, mana salah. Sebab apa? Kita tak pernah baca hadis yang sebenar. Kita tak kembali kepada Sahih Bukhari. Kita tak kembali kepada Sahih Muslim. Kita tak kembali kepada kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang saleh. Sebab tu kita hari ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nak guna pendekatan ulama hadis untuk menerima hadis, itu boleh jadi bekalan kita untuk menghadapi cabaran dunia maya yang tanpa sempadan. Macam mana kita nak kalahkan superkomputer yang kita panggil sebagai artificial intelligence? Kita yang kena jadi lebih intelligent daripada dia. Waktu kita guna smartphone, kita kena jadi lebih smart daripada phone kita. Tapi kalau kita tak smart, phone kita yang akan manipulasi kita. AI ni dia buat kat kita, tahu dia buat kat kita macam mana? Macam orang main silap mata. Tahu orang main silap mata? Dia bagi satu kad kat kita, mula-mula dia tolak satu papan whiteboard tu yang dia tutup dengan kain. Dia tutup dengan kain, lepas tu dia kata suruh kita pilih satu kad. Kita pun cabut kat satu kad, jumpalah nombor apa. King ko, ace ko, tak kira lah nombor apa kita jumpa kan.
Dia pun buka tabir whiteboard dia. Rupanya dia dah tulis kad hak kita nak pilih tu sebelum daripada kita pilih. Kita berkata hebat dia ni. Dia boleh tunjuk apa yang kita akan pilih nanti. Tapi kalau kita belajar ilmu silap mata, sebenarnya dia bukan tahu kita akan pilih apa. Dia manipulate kita untuk pilih sebagaimana yang dia tulis. Dia buat trik macam mana lah, macam hak Ibrahim Pendek buat lah. Dia dah predict nombor 2 je. So manipulasi dia pada dadu. Dia buat dadu tu semua nombor 2. Campurlah macam mana pun tetap nombor 2. Kan? Itu manipulasi. Dia panggil manipulasi. Jadi AI ni bertindak memanipulasi kita. Dia boleh predict semua kerja kita. Kita buat apa, kita tengok apa semua sekali. Akhir sekali dia tahu kita minat orang ni, kita minat orang ni. Dia berbagi. Hatta dalam soal ambilan agama, ilmu. Dia tahu kita minat seorang ustaz ni, dia bagi. Tak tahu, tak kira ustaz tu cakap betul ke salah, dia bagi. Yang tu yang keluar dalam Facebook kita. Lepas tu dunia main. So macam mana kita nak jadi lebih smart daripada telefon kita? Kita pula hidup dalam dunia. Kalau ustaz mari 10 orang ustaz, 10 topik, kita pun tahu mana. Reality, betul tak? Ustaz ni tahu betul tak ustaz ni cakap. Sedap dia cakap. Ustaz ni, mari ustaz ni bantai tu, ni buat ni. Pening kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita ambil metodologi Ahlul Hadis. Ahlul Hadis ni dia telah bina satu sistem untuk menapis hadis. Menapis kebenaran. Tuan-tuan bayangkan, hadis ni umur dia 1400 tahun. Nak sampai kat kita. Selama 1400 tahun tu dia ada wujud golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan Murji'ah, golongan Qadariyah, Jabariyah, macam-macam ajaran pelik, ajaran sesat, ajaran apa. Yang mana hadis-hadis ni telah melalui zaman tersebut dengan penuh cabaran dan mihnah, tribulasi. Tapi sampai akhirnya ulama hadis boleh tentukan yang mana yang sahih, yang mana sahih, dhaif, hasan, yang mana dhaif, yang mana hadis palsu. Alhamdulillah, mereka telah bertindak sebagai penjaga ketulinan agama. Untuk ulama hadis ni dia adalah penjaga ketulinan agama. Sebab apa? Sebab kerja dia menapis kebohongan dalam agama. Apa kita tak kata ahli Quran? Tuan kena ingat, Quran ni sifat dia mutawatir. Apa maksud mutawatir? Mutawatir ni terlalu, bahasa kita ni mungkin viral tu. Terlalu banyak orang yang meriwayatkan dia sehingga tak ada orang mampu nak tambah walau satu huruf daripada Quran, melainkan orang akan tahu ini salah. Sebab Quran ni sifat dia mutawatir. Tapi hadis tak. Hadis ada yang mutawatir dan ada yang tidak mutawatir. Mutawatir ni ialah bila diriwayatkan secara ramai, yang mana dengan jumlah yang ramai itu mustahil berlakunya pendustaan terhadap Nabi. Itu mutawatir. Jadi bila hadis ni ada mutawatir, ada yang tidak mutawatir, di sinilah kelompongan yang wujud yang mungkin orang mudah nak tokok tambah. Dia pun mari reka hadis palsu, dia kata hadis. Dia reka satu amalan palsu, dia kata ini sunat. Padahal dia bukan daripada Nabi SAW. Tapi apa ulama hadis buat? Ulama hadis menapis. Imam Bukhari dia kumpul hadis daripada ratusan ribu hadis. Dia compilekan hadis-hadis yang sahih, dapatlah jumlah dia 5,000 lebih contoh. Okey. Imam Muslim pula daripada ratus-ratus ribu hadis dia compile pun. Ni ada sahih Muslim, sahih Bukhari, sahih. Dia compile kepada kita hadis-hadis yang sahih, alhamdulillah. Tapi tu zaman dia. Hak tu berserabut, berselirak dengan hadis sahih ada, hadis dhaif ada, maudhu' ada. Dia pun compile kita. Dia pilih untuk kita.
Mari zaman kita ni, oleh kerana kita tak rujuk hadis dalam kitab dia, berlaku balik kepeningan tu. Kau tahu mana betul, mana salah. Pasal apa? Sebab kita tak rujuk kembali. Jadi pada saya lah, kita kena kembali guna metodologi ahlul hadis dalam menapis ilmu. Apa yang ahlul hadis buat? Ahlul hadis ni dia ada satu ilmu, dia panggil ilmu rijal. Ilmu rijal. Ilmu rijal ni ialah dia menapis kebenaran melalui penilaian terhadap orang yang membawa khabar. Penilaian kepada orang yang bawa khabar. Siapa yang cerita, kita nilai orang yang cerita tu. Okay? Siapa yang bawa cerita tu, kita nilai orang yang bawa cerita tu. Rawi dia panggil, rawi. Dan mereka ni ada profiling terhadap rawi-rawi hadis. Daripada orang ni, terima orang ni, terima orang. Setiap orang tu dia buat profil. Dia ni lahir tahun berapa? Okey. Dia mengaji mana? Dia pergi ke Baghdad tahun berapa? Dia jumpa dengan siapa di Baghdad? Kemudian dia pergi pula ke Syam. Dia jumpa dengan siapa di Syam? Berapa hadis yang dia riwayatkan? Bila dia mati? Itu perjalanan dia. Lepas tu sifat individu dia. Dia ni baik ke tak baik? Kuat dah ingatan dia. Kau dia ni kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Dia ni bila kuat ingatan, dia ni meriwayatkan daripada ingatan dia ke ataupun hadis melalui kitab dia. Ada setengah rawi kita boleh terima riwayat dia yang awal. Sebab apa? Masa dulu kitab dia terjaga. Kemudian datang satu peristiwa, kitab dia hilang, terbakar ke, rosak ke, maka setelah daripada tu dia lupa riwayat dia. Maka kita tak terima setelah daripada dia lupa. Dia panggil profiling rawi hadis. Sebab tu Imam Bukhari waktu dia nak ambil hadis, dia tengok orang tipu binatang pun dia tak ambil hadis daripada orang tu. Apatah lagi kalau cerita duduk atau duduk meja kuliah ni, contohlah, bagi tahu cerita hak karut-marut, cerita yang tak logik di akal, cerita yang menyalahi kaedah-kaedah agama, cerita memang tipu. Kita dengar, oh dia ni betul kau cerita, nampak macam tipu je cerita. Ada tak kita dengar kadang-kadang cerita macam tu? Ada ke tak? Ada. Ada seorang tu dia cerita, seorang tok guru ni dia hafal Quran 15 juzuk. Tok wali. Satu malam dia mimpi jumpa tok guru dia ludah dalam mulut dia. Esok tu dia bangun, dia dah ingat 30 juzuk. 15 juzuk tu dapat melalui anugerah, melalui mimpi. Ludah tok guru dia dalam mulut dia. Kita pendengar cerita, hebat tok guru. Tuan-tuan, hebat ke goreng? Kita kena jadi orang waras. Kita tak nafi Allah ni dia boleh bagi apa yang dia nak bagi. Tapi dalam agama ada kaedah. Hebatnya orang ni boleh ingat Quran 30 juzuk hanya dengan mimpi. Kalau macam tu, kenapa siapa pun ikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri, waktu malaikat Jibril datang turunkan wahyu, Jibril baca cepat-cepat, Nabi Muhammad baca takut lupa. Nabi Muhammad takut lupa. Dan bila Jibril baca, Nabi Muhammad pun baca dengan Jibril. Sehingga setiap tahun Jibril, Nabi ni dia akan murajaah khatam Quran dengan Jibril setiap tahun. Kecuali tahun terakhir Nabi nak wafat, dalam Ramadan tu Nabi khatam 2 kali. Kenapa tak dapat ludah dalam mulut Nabi ingat lalu Quran? Sebab Allah dah jadikan segala sesuatu ni datang dengan asbab. Maryam tengah beranak tu, letih wanita yang bersalin, nak kurma pun Allah suruh goncang pokok kurma. Pasal apa?
Sebab kaedah dalam agama ni Allah Ta'ala dah tetapkan, dia bagi sesuatu ada sebab dia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bagi contoh, waktu para penghafal Quran mati ramai zaman Abu Bakar, belum tu tak ada lagi penulisan Quran. Umar Al-Khattab mari jumpa Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, tolonglah compilekan Quran, jadikan dia satu mushaf. Pasal apa? Penghafal Quran ni ramai yang mati dalam perang, mati syahid. Abu Bakar pun setelah lama pujuk setuju dengan Umar Al-Khattab, lalu dia pun compile Quran, buat satu mushaf, disimpan dengan Hafsah binti Umar, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga zaman Uthman berlaku pula pertikaian, orang tak tahu mana bacaan betul, mana bacaan salah. Uthman pula tulis Quran, minta dengan Hafsah, tulis balik beberapa salinan, hantar ke negeri atau negara jajahan dia, kemudian bakar lain daripada tu supaya tidak berlaku lagi pertikaian. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq zaman masuk hafiz-hafiz yang mati tak ludah aja dalam mulut kawan seorang-seorang pun ingat berlaku Quran. Abu Bakar lagi wali daripada segala wali, tak berlaku lagu tu. Sebab apa? Sebab Quran ni dia dengan talaqi. Quran ni datang dengan talaqi, mutawatir, musyafahah. Mana kita kena dengar Tok Guru baca dengan Tok Guru, barulah kita tahu bacaan kita betul ke salah. Tak ada orang mimpi-mimpi, aku boleh baca Quran. Tak ada dalam dunia kaedah lagu tu mengaji Quran. Kalau begitu dia baca seorang-seorang, dia kata aku baca betul. Siapa yang boleh cek bacaan dia betul ke salah? Quran bukan ilmu semata-mata, dia kena musyafah. Apa musyafah? Kita kena talaqi, Tok Guru baca, kita dengar. Lepas tu kita baca, Tok Guru semak. Dia panggil manhaj talaqi. Tiba-tiba ada mari orang seorang ayat, Tok Guru ludah dalam mulut, ingat 15 juzuk. Pada saya tuan-tuan, kita kena profiling. Orang yang cerita menipu lagi ni, tak boleh ambil ilmu daripada dia. Itu manhaj ahlul hadis. Pasal apa? Sebab kita bimbang dia akan menipu dalam hadis Nabi. Dia pun cerita Nabi kata begini. Oh, bila saya mau, tak ada pun dalam kitab hadis. Rupanya hadis palsu. Implikasi dia apa? Rosaklah kita, rosaklah agama kita. Banyaklah amalan-amalan yang kita buat sebenarnya amalan palsu. Pasal apa? Sebab kita dengar orang yang pendusta dalam agama. Jadi kena ada satu profiling terhadap ilmuwan. Bukan kita nak tahu siapa-siapa, supaya kita ambil ilmu daripada sumber yang sahih. Orang mari baca ni ayat Quran begini, ni hadis kata begini, orang inilah kita ambil ilmu daripadanya. Okey? Isyak dah kita ni. Kira mukaddimah baru amalan ni. Semangat sangat nak habis kitab, tapi pasal tak nak bagi habis cepat sangat. Jadi kita kena bagi mukaddimah dululah, insya-Allah. Boleh sambung lagi kapan isyak? Kau pakai berhenti lah. Jangan sambung semula lah, insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.